Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Yang dihormati pengacara majlis, yang dimuliakan Al-Fadil Ustaz Ihsan Husni, Imam Besar Masjid Negara, dan semua pegawai-pegawai masjid, Al-Fadil Ustaz Nasir, Mudir Tahfiz, muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini Sabtu 30 Sya'ban 1443 bersamaan dengan 2 April 2022, kita dapat mengadakan majlis pelancaran Ihya Ramadan dan juga tazkirah ataupun kuliah duha sebagai persiapan menyambut Ramadan 1443. Di antara perkara yang awal yang kita nak katakan iaitulah Alhamdulillah. Kata semua Alhamdulillah. Sebab 2 tahun kita terkurung. Tahun lepas sempat juga seminggu. Sebelum daripada tu mengharapkan, rupa-rupanya harap kita sampai hari raya, sampai ke haji pun tak ada. Mudah-mudahan insya-Allah tahun ni kita akan dapat bersama beribadat pada bulan Ramadan yang mulia ini, dan juga jemaah haji yang akan berangkat tahun ini juga akan dapat melakukan ibadat haji insya-Allah. Alhamdulillah, yang berbahagia Ustaz Imam Besar baca doa tadi. Sekali lagi saya nak ulang doa itu. Semua para jemaah kita ikut doa ni, mudah-mudahan Allah kabulkan apa yang kita minta. Di antara Yahya bin Abi Kathir, seorang ulama salaf, menukilkan kepada kita doa menyambut Ramadan. Kita selalu sebut wa ballighna Ramadan. Imam-imam pun selalu sebut wa ballighna Ramadan, ya Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Alhamdulillah kita sampai ke bulan Ramadan, tetapi kita nak satu lagi, bukan sakat sampai, kita nak supaya kita sampai dan kita dapat beribadat dengan sebaik-baik mungkin sebagaimana yang kita harapkan. Maka dengan itu para jemaah sekalian, mari sama-sama kita doakan dengan permohonan yang baik ini. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Siapa boleh ingat? Siapa ingat kita beri hadiah. Ni pelajar-pelajar tahfiz dia mudah ingat. Ada yang ingat? Cuba baca. Siapa yang ingat angkat tangan. Jangan tengok belakang, tengok sendiri ya. Dia tengok belakang cari orang lain. Tak, kita nak seorang bangun. Boleh? Belajar. Yang depan. Nanti pelajar yang muslimat nak jawab. Silakan. Bangun seorang. Ustaz Nasir pilih. Siapa seorang baca? Ada? Mari sini baca. Dia malu tu. Tapi kalau mudir dia suruh, dia dengar aja. InsyaAllah. Baik. Kalau nak baca, mari sini. InsyaAllah.
Apa makna doa yang kita baca tadi? Allahumma sallimni li Ramadan, ya Allah sampaikan aku ke bulan Ramadan. Itu permintaan kita. Bahkan golongan orang-orang yang terawal yang dikatakan salafus salih itu berbulan-bulan, 5 bulan sebelum Ramadan dah berdoa minta sampai Ramadan. Kemudian bila sampai Ramadan kita cemas pula, takut kita cuai, tidak dapat melaksanakan ibadat yang baik, maka kita minta wasallim Ramadan li, ya Allah serahkanlah Ramadan itu untuk aku beribadat sebaik mungkin dan sebanyak mungkin. Kita minta 2 perkara, sebanyak dan sebaik. Kadang-kadang baik tapi tak banyak, rugi. Yang kedua kita nak minta sebanyak dan sebaik. Maknanya yang terbaik dalam bulan Ramadan, apa yang patut kita minta, itulah yang sebaik-baiknya. Maka para jemaah sekalian, bila kita minta, kita pun beribadat insya-Allah dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla, kita dapat beribadat dengan baik. Jangan lupa satu lagi permohonan kita, supaya wa tasallamhu minni mutaqabbala, ya Allah terimalah daripadaku apa yang telah saya lakukan itu. Jadi kita bimbang takut kita ni baik, kita dah buat yang terbaik tapi Allah Ta'ala tak kabulkan, maka kita mengatakan ini satu kerugian yang amat besar. Sebab apa rugi? Kita buat yang baik tapi Tuhan tak kabul. Kita mengharapkan apa yang kita buat ini diterima oleh Allah Azza wa Jalla, barulah kita mengatakan itulah yang sepatutnya. Maka para jemaah sekalian, bila kita nak Ramadan, tengok dalam risalah yang saya bagi, mudah ya. Biasa kita buat kertas kerja panjang-panjang, kertas je kerja, orang tak bekerja tak guna juga kan. Dia kata aduh kertas kerja ustaz, saya kata saya tak nak kertas kerja, saya nak orang bekerja. Kita nak orang yang bekerja. Maka di antara ibadat yang kita akan laku ini, nama dia ibadat puasa. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang yang beriman difardukan ke atas kamu berpuasa. Difardukan ke atas kamu berpuasa maknanya Allah Ta'ala fardukan supaya kita berpuasa pada bulan Ramadan ini. Baik, yang pertama anda nak huraikan, sekaligus kita cuba tanya para pelajar muslimin dan semua, kita jawab apa makna Ramadan. Siapa dia tahu makna Ramadan? Kalau orang kata bulan Ramadan, Ramadan tu bulan apa? Siapa boleh jawab? Imam besar sudah bersedia untuk bagi hadiah. Dia makan lah, pani banyak dah. Apa dia makna Ramadan? Cuba tak? Sila. Ramadan dengan makna panas. Pandai dah tu. Alhamdulillah, itu di antara yang menarik. Ramadan makna panas. Sebab apa panas? Kita kena ingat Ramadan daripada ar-ramdu, dengan makna panas. Sewaktu penetapan nama bulan kan kita ada Rabi'. Rabi' itu makna musim bunga. Kemudian mari pula dia panggil Ramadan. Ramadan kebetulan waktu dia orang letakkan musim nama bulan, musim panas. Tapi hari ini tak semestinya panas. Allah Subhanahu Wa Taala bila diletakkan musim itu di bulan Hijri, bulan Qamari, Hijri itu baru. Qamari makna dulu daripada itu lagi. Kita ni ada 2 bulan, satu bulan Syamsi, kita ikut matahari. Kalau ikut matahari dia tak berubah. Musim panas, panaslah bulan 7, Julai, Ogos, September itu panas. Kemudian dia mari musim sejuk. Tapi kalau bulan Hijri dia akan berubah sebab berubahnya musim yang kita dulu. Maka Allah SWT nak beri kita rasa semua masa. Ada waktu kita puasa musim hujan. Kita di Malaysia ni orang panggil musim hujan. Kalau musim di negara Arab itu dia panggil musim sejuk, syita kan, syita. Syita, rihlatus syita was saif. Dalam Quran kata rihlah pada musim sejuk dan musim panas. Jadi bila mari musim sejuk di negara Arab, kita terasa sangat. Udaranya sejuk, masa pendek. 5.30 pukul 6 dah maghrib. 6.30 baru subuh. Panjang masa malam untuk makan. Untuk makan ke untuk ibadat? Kena jawab berani sikit. Untuk makan ke untuk ibadat? Dua-dua dapat.
Kan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kita boleh uhilla lakum lailatas siyam, daripada malam tu sampai ke terbit fajar, hatta yatabayyan, sehingga selesai jelas fajar. Maka malam tu panjang, kita pun terasa puasa kita ni relax ya. Tapi kalau datang musim puasa di saif, musim panas, kita akan terasa sungguh-sungguh. Maka di situ para ulama mengatakan Allah SWT nak beri kepada kita merasai semua musim. Ketika kita musim sejuk, kita syukur, alhamdulillah. Bila kita puasa musim panas, kita sabar, alhamdulillah. Dua-dua orang mukmin sifat dia alhamdulillah. Kan? Kalau kena ujian, sabar, alhamdulillah. Sebab itulah dikatakan oleh para ulama kita Ahlus Sunnah, Allah SWT dipuji walaupun kita diuji. Boleh tulis kata-kata tu. Allah, kita tetap memuji Allah walaupun kita diuji. Bila kita kena uji, kita kata alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Kalau Allah Taala beri rahmat kepada kita, alhamdulillah, di atas nikmat yang dianugerahkan. Mana sifat orang mukmin. Jadi Ramadan itu panas. Sebab apa nama dia panas? Walaupun masa pada musim sejuk, sebab kepanasan Ramadan itu membakar dosa-dosa kita yang lepas. Dalam hadis Nabi kata, Ramadanun ila Ramadan, di antara Ramadan tahun ni dengan Ramadan yang berikutnya, kafaratun lima bainahuma, menjadi kafarah di antara kedua-duanya. Menjadi kafarah antara dua Ramadan. Al-Jum'atu ila al-Jum'ati, Ramadan ila Ramadan, kafaratun lima bainahuma, menjadi kafarah di antara kedua-duanya. Dua musim itu jadi kafarah. Maka para pelajar sekalian, kita kena tahu apabila kita kata kafarah, artinya penghapus dosa. Jadi kepanasan Ramadan itu menghapuskan dosa-dosa anak Adam. Kepanasan juga kita apabila kita tak boleh makan pada siang hari. Panas ke tak panas? Jawabnya panas. Sebab apa? Tak boleh makan, perut kita kosong. Sehingga Nabi SAW menggalakkan, Nabi kata apa? Khalufu famis saim, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Azza wa Jalla daripada bau kasturi. Bau mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada bau kasturi di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka para jemaah sekalian, bila kita kata kita dah faham dah makna Ramadan, sekarang ni saya pergi kepada soalan yang pertama. Hari ni kita bagi 10 soalan. Boleh ke tak boleh? Kalau tak cukup pukul 12, pukul 1 boleh tunggu. Oh, dia kata jangan Ustaz, tadi Imam Ustaz dah sebut kita ada makan kat luar tu, takut sejuk makanan. Baik, soalan yang pertama sudah jawab. Kenapa nama Ramadan? Boleh jawab dah. Kenapa Ramadan itu nama dia Ramadan? Boleh? Nama dia panas. Ar-Ramdu dengan mana? Panas. Soalan yang kedua, bila kita, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, diperdukan kepada kamu berpuasa. Apa makna puasa? Nah, ini soalan yang kedua. Tanda pelajar, saya nak bagi 10 soalan je hari ni, insya-Allah sempat masa. Kalau tak sempat, kita pendekkan jawapan. Apa makna puasa? Yang lain, puasa Ramadan. Ramadan tu nama bulan. Puasa, apa makna puasa? Puasa dengan makna menahan diri, itu makna saum. Menahan diri daripada melakukan sebagai perkara. Sebagaimana Sayyidah Maryam, ingat tak? Sayyidah Maryam ketika dia bawa balik anak dia Isa, kan dia lahir tak ada ayah. Di antara dunia yang pelik hari ni, ada berapa orang yang pelik. Adam dilahirkan tanpa bapa, tanpa ibu. Ingat, Hawa ada ayah tak ada mak. Isa ada mak tak ada bapa. Kita ada semua, alhamdulillah. Karena itulah kita sentiasa berdoa kepada Allah, Rabbighfirli wali walidaya. Berapa kali dah kata hari ni? Rabbighfirli, kata semua, Rabbighfirli wali walidaya, Rabbighfirli wali walidaya. Ya Allah, ampunkan aku dan dua ibu bapa. Jangan lupa, ayah kita ada,
ayah tak ada, ibu bapa masih wujud, masih sudah meninggal, doa kita tetap berjalan. Rabbighfirli wali walidayya. Itu di antara tanda sayang kita kepada ibu bapa. Oh tak apa ustaz, nanti hari raya kami pergi ke kubur. Bukan hari raya, hari ingat pada bapa, tapi hari bapa, hari ibu setiap hari dalam hati kita. Boleh? Terutama bila Ramadan, dekat waktu nak buka puasa, itulah patutnya waktu kita sedih, kita doa dengan penuh ikhlas. Sebab waktulah kita ingat maknya sibuk nak menyediakan juadah, betul tak? Ayah pula sibuk dengan cara dia. Jadi waktu tu kita ingat, ya Allah, waktu mustajab doa dekat dengan buka puasa, Rabbighfirli wali walidayya. Sentiasa doa. Itu tanda sayang kita kepada ayah. Jadi Sayyidah Maryam, bila dia balik baby dia, orang duk marah, Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Maryam, engkau bawa apa ni? Keturunan orang baik kau bawa benda. Maryam kata apa? Inni nazartu lirrahmani sawma. Aku bernazar hari ini berpuasa. Itu makna puasa tu, maknanya tak buat segala benda, puasa. Kalau orang mari bercakap dengan kita tak nak bercakap, kita kata inni shaim, aku puasa. Boleh je dari sudut bahasa. Dari sudut istilah, apa makna puasa? Ini kita sambil cerita, kita terus pergi definisi puasa, dan kita belajar beberapa hukum hakam puasa. Orang panggil ulang kaji. Sebab itulah kata di ulama, di antara tanda persiapan kita menyambut Ramadan bukan beli buah tamar je, iaitulah mengulang kaji hukum hakam yang berkait dengan puasa. Sebab kita nak puasa ni, maka bila dikatakan puasa itu, iaitulah menahan diri daripada sebarang perkara yang membatalkannya, bermula dari terbit fajar sehingga maghrib, dilakukannya dengan niat. Payah ke definisi puasa? Mudah ya puasa ni, iaitu menahan diri. Tulisnya, pelajar-pelajar kena tulis. Alhamdulillah kita tengok pelajar kita ni suka menulis. Ana mengajar di Masjid Negara ni daripada tahun berapa lagi, Al-Fadhil Ustaz Ihsan yang hubungi pada masa tu, yang berbahagia Tan Sri Syekh Hafizahullah Ta'ala, Allah Ta'ala lah jaga Syekh, beri kesihatan kepada dia, panggil kita mengajar sini dengan kitab Muniyatul Musalli. Kemudian mari kita Mustikah Hadis, beberapa buah kitab. Di antara yang saya seronok tengok pelajar-pelajar kita ni, dia suka bercatat, suka menulis, dia panggil dhabit kan? Jadi cuma kalau kita tanya pula dia, kitab yang catat dulu ada lagi ke tak, tak tahulah. Ketua kelas masih ada lagi, alhamdulillah. Ketua kelas masih wujud lagi, Allahu Akbar. Jadi gembira kita. Tapi kita terkurung PKP 2 tahun ni, alhamdulillah pada tahun ni berkesempatan untuk kembali semula. Mudah-mudahan kita meriahkan lagi selepas daripada Ramadan nanti, insya-Allah. Maka bila kita kata apa makna puasa? Menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa, bermula daripada terbit fajar subuh sampai ke maghrib dengan niat. Kena tahu, barulah lengkap dia punya definisi. Ni pelajar-pelajar kita nak dengar cerita. Ada seorang budak dalam kelas ni, dia tak pernah bertanya, dia diamnya, tapi dia besar body dia. Yang mana besar sini tengok dia. Besar body maknanya makan banyak tu. Bila ustaz dia cakap, kita tak boleh makan daripada terbit fajar sampai jatuh matahari, dia pun angkat tangan. Ustaz mau tanya. Ustaz kata ni kan nak kiamat dah ni. Budak ni dalam kelas tak pernah bertanya, tiba-tiba hari ni nak tanya. Jadi pelajar lain diam, jangan cakap, kita beri peluang dia bertanya. Dia kata, Ustaz, saya nak tanya soalan. Silakan, ni benda pelik yang berlaku dalam kelas ni. Dia kata, Ustaz cakap kita tak boleh makan daripada subuh sampai matahari jatuh. Betul, betul. Soalan awak, soalan saya, kalau matahari tak jatuh macam mana? Allahu Akbar. Ustaz dia kata, baiklah engkau diam, tak cakap macam biasa juga ada. Rupanya dia besar sangat, dia duduk mikir, kepala dia nak makan. Itu yang kita kata puasa ini menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Baik, sekarang ni perkara yang membatalkan puasa, berapa perkara? Berapa perkara yang membatalkan puasa?
Kita ambil perkara asas yang membatalkan puasa, tanda itu. Yang pertama sekali, makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja, itu dia panggil perkara asas yang membatalkan puasa. Tapi kalau orang tu makan tak sengaja, macam mana? Boleh ke tak boleh? Kalaulah dia makan tak sengaja, contoh orang ni dia berpuasa tapi dia terlupa. Bila dia terlupa, dia pemakan sampai kenyang. Kata di para ulama, siapa dia makan sampai kenyang kerana dia lupa, Nabi SAW beritahu, itulah Allah Ta'ala beri dia peluang untuk makan di siang Ramadan. Tapi lupa sungguh, jangan buat lupa. Kalau buat lupa jadi tak batal puasa dia. Buat lupa je lah. Makan, minum, melakukan persetubuhan. Bagi wanita keluar haid ataupun nifas, maka orang itu batal lah puasa dia secara resminya. Ada lagi lah dalam kitab fiqh ni, dia tambah banyak. Muntah dengan sengaja, memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka, gila atau murtad, na'udzubillah, itu di antara yang batalkan puasa. Tetapi yang kita nak fokuskan di sini, para pelajar sekalian, para jemaah sekalian, perkara yang membatalkan puasa jelas kepada kita. Tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh melakukan persetubuhan, tak boleh perkara-perkara yang tidak dibenarkan itu. Tetapi kita kena ingat dan kita kena sedar bahawa ada lagi perkara besar dalam agenda puasa ini yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah yang kita baca tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Maka kita nak fokuskan nak jadi orang bertakwa, itulah yang telah saya senaraikan di dalam senarai pendek dalam risalah kita ni. Pelajar-pelajar tengok risalah, ada beberapa senarai dekat 9 atau 10 perkara yang kita senaraikan di sini. Ini di antara agenda puasa meraih takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Puasa kita nak raih takwa. Baik, dia tulis ini bermula daripada terbit fajar. Kita baru definisi baru ni, belum masuk lagi pada syarah. Nanti syarah kita pergi depan ni. Bermula dari terbit fajar sehingga maghrib. Ada orang tanya, Ustaz, pukul berapa? Jawabnya pukul berbeza, tak sama. Kita di sini mungkin di Kuala Lumpur mungkin 7.20, di negeri lain ada perbezaan 7.22, negara lain lagi berbeza. Jadi kita dalam waktu solat, waktu buka puasa ni, dia tidak tetap, dia tengok kepada bilakah matahari terbenam, bila matahari jatuh. Mana bila matahari jatuh, barulah kita boleh buka puasa. Kalau kita naik kapal terbang, di manakah kalender mana kita nak ikut? Naik kapal terbang, kita nak ikut kalender mana? Jawabnya kalender yang di bumi tak boleh pakai dah. Kita kena ikut apa atas kapal terbang. Ana satu hari balik daripada Kuala Lumpur nak balik ke Kota Baru, flight kita pukul 7 ni, maghrib 7.30, 7.20 gitu. Maknanya naik, kita terbang 20 minit boleh makan orang di bumi. Bila naik atas, ada jemaah dah bersiap, ada 20 minit lah. Kapten kapal terbang bagi tahu, tuan-tuan dan puan-puan, waktu kita berbuka puasa di atas kapal terbang ini berbeza dari di bumi, iaitulah kita akan lewat 10 ataupun 15 minit lagi terlewat. Sebab bila kita tinggi, matahari itu nampak bawah, dia tak boleh makan. Seorang syekh guru saya di Masjid Nabawi, Syekh Atiyah nama rahimahullah ta'ala, dia kata ada satu kes kapal terbang daripada Jeddah nak pergi ke Pakistan. Dia orang naik tu, dia ikut matahari, yang menyebabkan matahari itu lama tak turun. Jadi terpaksalah pilot, kesian kalau orang nak buka puasa ni, terpaksa dia rendahkan setakat mana yang diizinkan oleh menara kawalan. Dia boleh turun sampai tak nampak matahari, barulah diistihad, sekarang boleh buka puasa. Jadi kalau tidak, tunggu matahari tak keluar-keluar. Kerana itu kita daripada Kuala Lumpur nak pergi Jeddah, lama puasa.
Sebab kita mendahului Mekah 5 jam. Dulu kita 5 jam. Mana kalau kita naik pukul 6 sini, jawab dia mungkin kita akan buka puasa pukul 9 malam baru boleh buka puasa. Sebab kita ikut matahari. Berbeza. Tapi kalau kita balik, kita cross cepat. Jadi jangan pergi Mekah petang. Buka puasa dulu pergi tak apa. Jadi itu ini definisi kata bermula daripada terbit fajar sampai terbenam matahari. Bermakna para jemaah sekalian, tak boleh kita ikut pukul jam berapa lah, kita kena ikut matahari. Itu dia panggil waktu solat. Waktu solat itu dia ikut matahari. Baik, dilakukan dengan niat. Kita kena lakukan dengan niat. Sekarang ni kita berniat. Nak niat macam mana? Siapa dia pandai niat puasa? Tak pandai tak. Budak Ipin pun pandai. Ipin pandai daripada kita, berat tu. Jadi niat berpuasa tu kita kena ingat, kita kena berniat pada waktu malam. Malam bermula bila? Daripada maghrib. Sebab itulah malam ni, bila masuknya maghrib malam ni, kita boleh berniat dah untuk puasa besok. Malam dalam Islam ni dia mula maghrib. Bermula maghrib. Macam kita kata, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena berselawat banyak pada hari Jumaat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bila kita mula selawat, daripada maghrib Khamis malam Jumaat sampai ke maghrib petang Jumaat, itu dia panggil waktu dia, waktu selawat. Kita niat puasa pun bermula daripada malam ni. Malam ni orang Mekah malam dah tarawih dah buat dia. Puasa dah dia orang di sana. Siapa nak raya cepat, pergi Mekah, raya Mekah awal satu hari. Sudah solat tarawih, solat raya sana, balik sini, raya pula sini. Boleh 2 kali raya. Jadi orang solat raya di Mekah, kemudian dia balik sini 2 kali solat raya. Nak kena pergi Mekah baru jadi. Maka kita akan berniat. Niat itu senang ya, tidaklah payah sangat. Kita niat terdetik dalam hati kita, aku puasa besok, nawaitu shauma ghadin, saya puasa esok. Jadilah niat kita tu. Oh, dia kata ada soalan ustaz, ada orang mengajar kata boleh niat sebulan. Ada ke tak ada niat sebulan? Jawab aja, niat sebulan itu berlaku, tapi bukan mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Imam Malik. Kita sini dah biasa kan, kita selalu juga sebut pandangan-pandangan imam-imam. Kita ada orang tanya, kenapa ustaz sebut mazhab lain? Saya kata saya nak memperluaskan perbincangan, bukan nak mencelarukan, meluaskan perbincangan. Dulu kita mengajar lama dah tuan-tuan dan puan-puan, solat Jumaat 40 orang, ada pandangan kata 30, ada kata asalkan ramai, ada kata 12, ada kata 4 orang. Bila yang dah belajar ni, bila mari PKP, tadi Al-Fadhil Ustaz Imam Ustaz dah sebut berapa orang boleh solat masa tu? 4 orang. Ikut negeri saya 4 orang. 4 orang ya boleh solat Jumaat 4 orang. Terkejut imam. Saya kata inilah ilmu yang kita belajar dulu. Ada pandangan sekian-sekian. Kita kata alhamdulillah. Oh, jadi kita nak niat sebulan lah ustaz? Tak payah niat sebulan. Kita kena niat setiap hari, setiap malam. Cumanya niat sebulan itu untuk apa? Untuk kalau syaitan mari kacau kita. Oi, pening juga ni. Pening ke tidak? Mana ada syaitan bulan Ramadan? Sonok juga soalan dia tak? Bulan Ramadan ada syaitan tak ada syaitan? Tak ada. Dia gimana? Syaitan bagaimana? Syaitan ada bulan Ramadan? Ya, tak ada. Kan dalam hadis Nabi SAW sebut, iza kana awwalu lailatin min Ramadan suffidatis syayatin. Satu riwayat. Riwayat kedua, sulsilatis syayatin. Bila mari malam pertama Ramadan, diikatnya syaitan. Bukan tak ada, dia ikat. Kita pergi melawat zoo negara. Jumpa tak jumpa dengan harimau? Ada? Singa? Apalagi hayawan yang ganas ni. Lama dah tak masuk zoo negara ni. Berkali kena pergi melawat semula, saya refresh balik. Nah, bawa budak-budak. Mana binatang hayawan yang ganas ada, tapi dia terhad. Sebab apa? Dia diikat.
Jangan kata, oh syaitan tak ada bulan Ramadan. Siapa cakap tak ada? Dia ada. Tapi dia diikat. Sulsilah. Mana? Sufidat. Sulsilah. Dan juga maradatul jin. Jin yang nakal juga diikat. Jin yang nakal juga diikat. Maka kita kata syaitan tu ada. Jadi kita jangan kacau dia. Jadi bila dia mari, syaitan ni dia bukannya masuk macam orang mari depan ini nak berlawan kita. Dia mari secara was-was. Was-was, mana dia kacau kita mikir, awak semalam niat tak niat puasa tu? Macam tak niat je, habis dah tak puasa, makan je lah. Sudah. Dia mari, kenapa makan? Terlupa niat bang. Boleh kita jawab? Dah, ustaz pergi melawat awak di asrama, tengok duk makan. Kenapa makan? Ustaz, saya terlupa niat semalam. Boleh? La, tak, itu semua mainan syaitan. Jadi kita, kalau kita niat sebulan tu mana lebih mudah-mudahan bila syaitan kacau kita kata, dah, aku dah niat lah semalam, engkau jangan duk kelentong aku. Sedap tak sedap? Berani tak berani kita? Jangan kata syaitan tu ada. Ada orang tanya, dia kata, ustaz, kalau syaitan tak ada, kenapa pelajar-pelajar kena histeria di bulan Ramadan? Kita kata syaitan ada. Dan syaitan pun dia bukannya tak cerdik. Kita kena ingat, syaitan di antara makhluk yang bijak. Cerdik dia ni. Apa bijak dia? Dia tahu dia nak cuti sebulan, dia dah latih pengganti dia, proksi dia, pegawai dia, pembantu dia sudah ada. Dia kalangan manusia yang telah dididik oleh syaitan. Jadi kita jangan sedar hati kata, oh tak ada syaitan lah. Syaitan masih ada. Jadi kita niat, kalau kita niat sebulan, tapi tetap kita kena niat setiap malam. Tetap kita kena niat setiap malam. Malam yubayyitis siyama minal lail fala siyama lahu. Dalam hadis Nabi kata, siapa yang tak berniat puasa pada waktu malam, maka tak ada puasa bagi esoknya. Itu untuk puasa yang wajib, puasa fardu. Adapun puasa sunat, tak apa. Contohnya hari ni saya bukan Syaban lah, lepas bila-bila esok. Pagi ni kita ingat nak pergi, tiba-tiba hujan, kita belum sarapan pagi, boleh je kita niat, inni shaim, aku puasa hari ni. Boleh. Tak ada masalah apa-apa dah. Kita pun rasa malah nak pergi mana-mana dah. Boleh kita niat puasa, tapi dengan syarat itu untuk apa? Untuk puasa sunat, puasa wajib, puasa nazar, puasa qada, mesti niat pada waktu malam. Sebab apa? Siapa dia boleh jawab kenapa 3 jenis puasa ini mesti niat pada waktu malam? Siapa dia boleh jawab? Nampak ramai nak jawab tu? Nah, berebut nak angkat tangan. Silakan. Kalau berebut, Ustaz Zahir pergi undi. Siapa dulu yang layak untuk bertanya? Jawab dia mudah je. Sebab bila kita puasa wajib mesti full daripada awal terbit fajar sampai maghrib. Sebab itu kita kena niat malam. Puasa sunat boleh je kita mula tengah hari. Sebab puasa itu ikut kadar mana yang kita berpuasa. Jelas? Macam kita solat sunat. Saya ustaz tarawih tahun ni sudah bercita-cita besar, tak mau lari separuh jalan. Boleh tak boleh kita niat macam tu? Memang imam di kempen pun solat tarawih bersama dengan imam sampai sudah. Saya pun tak tahu macam nak buat dah. Imam besar pun letih dah mikir, lari juga tengah jalan. Dia kata ada more, tak apa, kita pergi separuh balik pula. Kan dia tahu kan, sudah pukul berapa, lama-lama lagi masjid negara dia live kan. Jadi dia tahu nak siap dah ni. Mari kita balik semula cari more. Boleh je. Jadi kita, bagaimana kita nak ikat supaya tidak lari tu? Kita, saya tak larat ustaz. Solat sunat kalau tak larat berdiri boleh je duduk. Yang cerita seronoknya waktu orang pergi umrah ke haji. Kan sekarang ni pihak Masjid Haram dia sediakan skota boleh sewa. Dah. Siapa yang pergi umrah haji pernah naik skota? Ramai pula yang mengangguk. Tu dia. Seronok. Naik. Saya pun ceramah. Saya kata tuan-tuan dan puan-puan, siapa dia pergi tawaf naik skota ke atas boleh setengah pahala. Boleh setengah pahala? Sebab mana sama orang berjalan kaki, jauh penat tu, engkau naik relax ya sambil-sambil duduk buah atas kereta. Tak, tambah-tambah pula berpasangan pula dengan isteri. Orang Kelantan kata gendong, membonceng.
boleh separuh. Oh iya. Geng sekota ni dia kata gini, kita lawan ustaz. Seronok juga nak lawan ustaz ni. Habis macam mana? Dia tawaf 2 kali, separuh full. Bijak murid saya ni. Dia boleh takwil kita punya huraian. Jadi dia marah repot, dia kata ustaz, dia orang tawaf 2 kali. Saya kata baik, nanti ceramah depan saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan yang sewa sekota tu, kita punya kontrak dengan syarikat, sekali tawaf ke 2 kali tawaf? RM100, RM100 tu sekali ke 2 kali? Sekali ya. Yang engkau pergi tawaf 2 kali buat apa? Oh, dia kata tak boleh lawan dengan ustaz ni. Tak, lain kali kita tak boleh buat macam tu. Maknanya kalau kita uzur, tak larat nak berdiri, boleh je duduk. Tak larat ni boleh kita duduk. Kita kata alhamdulillah, para jemaah sekalian, itulah di antara kelebihan yang Allah Ta'ala nak anugerahkan kepada kita, mudah sangat-sangat. Maka kita pergi kepada niat sudah selesai, rukun menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa juga kita dah bincang tadi. Yang pertama kali, makan dengan minum dengan sengaja, memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Hari ini timbul lagi soalan, ada orang nak injek vaksin siang hari, boleh ke tak boleh? Kalau kita kena swab, kena korek hidung waktu siang hari, boleh ke tak boleh? Itu kena tanya pejabat mufti yang sebelah kita ni, pejabat mufti wilayah macam mana. Dan alhamdulillah pun setelah keluar kenyataan bahawa injek itu tidak membatalkan puasa, boleh je kita pergi. Jadi alhamdulillah banyak perkara yang telah terjawab di dalam amalan-amalan hidup kita ni. Maka kita jangan duduk susah hati sangatlah kepada jemaah sekalian, jangan duduk susah hati bahawa kita sedang berada dalam ibadat yang sangat besar. Baik, timbul lagi soalan, apakah perkara yang patut kita buat dan apakah hikmah Allah Subhanahu Wa Taala minta kita berpuasa? Untuk maklumat pada pelajar, puasa ini difardukan pada tahun yang kedua. Pada tahun yang kedua. Tahun yang pertama Nabi sampai bulan Rabiul Awal tahun pertama Hijrah, belum lagi difardukan puasa. Kemudian masuk bulan Muharram tahun berikutnya, Nabi tengok orang Yahudi puasa di Madinah. Nabi pun tanya sallallahu alaihi wasallam, kenapa kamu puasa? Dia kata, ini hari yang besar, ini hari yang besar. Hari Allah Ta'ala selamatkan Musa dari Fir'aun. Ingat para pelajar, Allah Ta'ala selamatkan Musa daripada Fir'aun pada hari mana? Hari Ashura. Tulis molek, nanti ustaz dia balik tanya balik. Hari Ashura. Maka Nabi kata, nahnu ahaqqu bi Musa minkum, kami lebih berhak menghormati Musa daripada kamu. Nabi perintahkan sahabat-sahabat berpuasa. Yang dah berpuasa, puasa. Yang belum puasa lagi, puasa. Kemudian bila mari bulan Syaban tahun yang kedua, alhamdulillah Allah Ta'ala turun ayat Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam syahrul ramadhan allazi unzila fil Quran faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang sempat jumpa Ramadan, wajib dia kena berpuasa. Maka puasa itu wajib bila? Pada tahun yang kedua Hijrah. Bila mari puasa, letihlah sahabat-sahabat berpuasa. Betul? Tuan-tuan kena ingat, puasa bukan waktu tidur. Adalah hadis disebut naumus shaim ibadat. Puasa orang tidur orang puasa itu ibadat. Jadi kita kena tidur lah bulan Ramadan, betul? Sebab tu ramai orang duk kata, bulan Ramadan ni kena tidur. Lah, hadis itu tidaklah hadis sahih sebagaimana disebut oleh ulama hadis. Maknanya kalau kita tidur, kita berpuasa boleh pahala. Tapi bukan kata beribadat dengan tidur. Lah. Sama juga puasa ini, orang tidak bertakarrub kepada manusia dengan berpuasa, tak ada. Ingat, puasa ini semata-mata bertakarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Ini di antara hikmat puasa. Tulis itu, di antara hikmat puasa ini orang bertakarrub kepada Allah Azza wa Jalla semata-mata. Inni nazartu, kita bernazar berpuasa
Tapi kalau kita nak pergi menghadap tuanku sultan, kita berniat puasa, dia marah ke dia, murka tuanku, aku sediakan kamu makanan, kamu mari berpuasa, buat apa? Tak ada. Tapi puasa ini khas untuk kita beribadat kepada Allah Azza wa Jalla, khas untuk kita beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita boleh kongsikan hikmat berpuasa dalam ayat 183 surah Al-Baqarah tadi, la'allakum tattaqun. Allah nak suruh jadi kita orang yang bertakwa. Untuk maklumat para jemaah dan para pelajar khususnya ini, ingat ayat puasa bermula daripada 183 Baqarah sehingga 187. Ingat, satu tempat ya Tuhan letak hukum puasa di situ. Berbeza dengan hukum lain. Zakat, haji langsung dia tak detailkan. Tawaf sa'i secara susunan tak ada. Tapi puasa khas, Allah Ta'ala sebut dalam hadis kursi, illa saum fa innahu li wa ana ajzi. Puasa ni untuk aku beri balasan. Maka di sinilah kita mencari hikmah bahawa puasa itu untuk apa? Jawab dia untuk yang pertama sekali, hikmah yang pertama, Allah Ta'ala nak jadikan kita manusia yang bertakwa. Manusia yang bertakwa, apa makna bertakwa? Iaitu orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Takut kepada Allah Azza wa Jalla. Hei, kalau kita tengok para jemaah sekalian, macam mana Allah nak beri anugerah yang besar ini kepada kita. Saya buat contoh analogi yang paling mudah. Seorang pegawai nak dinaikkan pangkat. Bos besar kata, awak, saya nak naik pangkat awak. Lepas tu dia senyap gitu ya. Kita balik fikir 4 kali kat rumah, biar betul bos ni tak pernah cakap pun, apa borang tak isi, kerusuh tak masuk, betul ke nak dapat ni? Kita fikir. Tapi kalau bos panggil, isi borang, awak pergi kerusuh seminggu di sini, kita balik rumah cakap terus dengan isteri. Kalau yang pegawai wanita, cakap suami, bang saya nak naik pangkat, mana bukti? Nih surat. Itu analogi mudah. Allah SWT tak boleh nak banding dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Allah SWT bila kata kutiba alaikumusiyam la'allakum tattaqun, Allah nak kita jadi orang bertakwa. Nabi SAW huraikan makna apa takwa. Iza kana awwalu lailatin min Ramadan suffidatis syayatin. Pada awal bulan Ramadan diikatnya syaitan. Syaitan diikat. Sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, lorong pertempuran, perbalahan di antara kita dengan syaitan kurang. Syaitan diikat. Yang kata tak ada, dia ikat. Yang tinggal depan kita apa dia? Nafsu. Tapi nafsu bukanlah sebarang yang mudah. Ikut hawa nafsu lah, tidak semudah yang kita cakap. Sebagaimana kata ahli qasidah, tulis kata-kata menarik qasidah ni, terutama sekali ibu-ibu wanita tu, dia kata an-nafsu kat-tifli in tuhmilhu syabba ala hubbir rada wa in taftimhu yanfatimi. Menarik ke? Sedap qasidah. Boleh tulis? Tak boleh tulis? Sudah. Ni kena tulis di whiteboard dah ni. Tulis tulis. An-nafsu kat-tifli, nafsu kita ni macam baby, kanak-kanak. Syabba ala hubbir rada. Baby ni dia membesar suka menyusu. Betul tak ibu-ibu semua? Suka sangat menyusu. Mak nak tidur pun menangis, mau susu, bagi sekejap, tidur balik. Syabba'ul hub wa in taftimhu yang fatimi. Tapi kalau kita lepaskan susu, boleh je dia lepas. Boleh tak boleh? Saya nak tanya pegawai-pegawai kita yang muslimat ni, paling awal anak dilepaskan susu berapa minggu? Tak kira diri sendiri ke, cerita kawan pun tak apa, seminggu, 2 minggu, tak kira. Dalam Quran kata 2 tahun tu. Yang realiti hidup kita sekarang ni, orang bekerja, mesyuarat sana sini, kena pergi pejabat, berapa hari lepas baby beranak? 2 minggu. Ni hotak kerja kali ni. Ada 2 minggu pun ada, tak cukup 40 hari sebab pasal kena masuk pejabat, kena pergi kerja. Maknanya budak tu boleh terima. Artinya nafsu kita ni, kalau kita biar,
begitulah keadaan dia. Suka tidur, suka duk makan, suka macam-macam suka. Tapi kalau kita didik dia, insya-Allah dia akan terdidik. Maka Allah SWT nak beri kepada kita satu didikan, suatu madrasah, suatu proses tarbiyah yang besar, iaitulah diberinya puasa supaya kita didik nafsu. Tapi sekarang ni tak tahulah terdidik ke tidak nafsu kita dengan puasa. Sebab kita banyak godaan di bulan Ramadan. Banyak tak banyak? Saya ni ustaz suka sangat tengok cerita Nabi. Cerita Nabi, cerita peperangan. Cerita Nabi dalam TV luar di bulan Ramadan, ada ke tak ada? Jarang ada. Mungkin sebahagian channel TV dah ada sekarang ni. Dulu memang payah nak cari. TV Islamic TV ni ada. Tapi bila mari bulan Ramadan, dengan cerita Nabi lagi, jejak Rasul lagi, apa lagi cerita. Baru je mula baca Quran, anak mak cerita Nabi pula. Nanti dulu letak Quran. Habis tengok cerita, nak buka puasa dah. Sibuk pula nak siap je dah buka puasa. Nantilah lepas tarawih baca Quran, balik lepas tarawih cerita Rasul pula. Tak usah cerita lah filem-filem karut drama tu, itu cerita lah, itu di luar daripada orang-orang soleh macam kita ni. Kita tak fikir drama macam tu, betul tak? Drama apa nama cerita tu, biarlah, itu kita cerita orang lain. Maknanya gangguan tu masih lagi wujud. Maka apakah agenda kita nak la'allakum tattaqu, nak menjadi orang yang bertakwa? Sudah pasti beberapa agenda besar Allah Ta'ala nak beri kepada kita. Maka kita kena peruntukkan masa yang cukup. Masa yang cukup. Satu, hikmah yang kedua, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila dia bagi perintah dan larangan, Allah nak tengok kita ikut ke tak ikut. Puasa ni boleh je kita makan dalam rumah kita, orang tak tahu pun. Lebih-lebih lagi makanan yang sudah dimasak, tak bau apa, tak, letak dalam bilik senyap, pagi mikrowave, tak bau, masak senyap, dia makan, boleh je makan. Tapi kenapa kita tak makan? Kenapa kita tak makan? Allah nak tengok kita ni betul-betul beriman ataupun tidak. Orang beriman, ada orang, tak ada orang, zahir batin, semuanya bagi dia tak sama je. Sebab Allah SWT yang esa, sifat dianya mendengar, melihat, mengetahui. Ingat ni para pelajar sekalian, kata dia Syekh Al-Fudayl bin Iyad rahimahullah, dia kata datuk nenek kita dulu ajar 3 sifat Allah Ta'ala untuk kita hayati. Sifat lain yang kita duk hafal wujud ke dan bakal tu, tapi untuk penghayatan kita, tulis 3 sifat ni mesti dalam kepala. Yang pertama, sifat Allah Ta'ala melihat, Allah Ta'ala mendengar, Allah Ta'ala mengetahui. Kalau 3 sifat ini terpasak dalam jiwa kita, berani tak berani kita langgar perintah Allah? Tak akan berani. Aku makan tengah hari Ramadan, Allah tengok. Kita nak bercakap dengan orang, Allah mendengar. Kita nak buat benda yang tak baik, Allah mengetahui. Kita kata 3 ini menjadi kunci kepada manusia itu, imtithalu awamirillah wajtinabin nawahi, mengikut arahan Allah dan menjauhi segala larangan. 3 sifat. Yang lain-lain itu untuk ilmu, untuk kita hafal, banyaklah. Tapi biar kita pasak 3 ni. Kata Fudayl, kami hafal 3 ni, kita tak akan langgar perintah Allah Azza wa Jalla. Baik. Yang ketiga, di antara yang ketiga, Allah SWT anugerahkan kepada kita bahawa puasa lapar. Bila lapar, kita kena ingat kepada orang lain yang lapar juga. Ingat pada orang lain yang lapar. Nak tahu ujian bulan Ramadan, pergi berjalan di bazar. Sini ayam golek, sini ayam bakar, sini macam-macam ada. Nah, kita pecium bang, sedapnya bang kalau boleh makan. Betul, sebab tu kata di ahli motivasi kata, nak membeli makanan jangan beli waktu lapar. Betul tak? Dia beli semua ada. 2 tangan ni, 2 belah tangan ni penuh kiri kanan sebab lapar nak makan belakang.
Ni kita kena beli waktu kita kenyang, barulah kita fikir ni tak perlu, ini tak perlu, ini tak perlu. Sama juga waktu Nabi sebut dalam hadis, la yaqdil qadi wa huwa ghadban. Qadi, hakim tak boleh jatuh hukum waktu dia tengah marah. Nanti dia jatuh hukum tak adil sebab dia tengah marah, masa tengah garang. Jadi kita kata tak boleh. Maka para jemaah sekalian, ketika inilah kita kena belajar betul-betul bahawa Allah nak tengok setakat mana yang kita boleh buat. Maka dalam Ramadan itu ada dua larangan. Satu larangan masuk, satu larangan keluar. Mana lebih senang kita nak jaga yang masuk dengan yang keluar tadi? Sekarang ni kita kena fikir tentang menjiwai roh Ramadan itu. Kita teringat kepada orang-orang yang tidak ada makanan. Sebab itulah kata di pendakwah-pendakwah, dia kata tengok negara-negara yang susah, macam orang di Palestin contoh. Kita di sini hujan air, dia di sana hujan peluru. Tengok dia punya keadaan. Kita di sini duk fikir menu apa nak makan, nak buka puasa. Orang di tempat lain duk fikir apa benda yang kita nak makan. Tak ada makanan. Maka disinilah menjadi peranan kepada kita. Ramadan melatihkan kita menjadi syahrul jud, menjadi orang yang pemurah. Ingat kepada orang-orang yang susah. Jadi saya bagi tip tuan-tuan mencapai takwa ni. Yang pertama sekali, kita Ramadan ni kita kena cari siapakah keluarga kita yang susah. Nak cari NGO, alhamdulillah banyak. Di masjid kita hari ni satu hari berapa dia punya bekalan, banyak makanan satu hari. Tapi kita nak tu kampung kita ni boleh tanya khabar, mak kalau masih ada mak, tak ada mak, adik-beradik, coba tengok dalam qaryah kita ni, di kalangan anak beranak kita berapa ramai yang miskin, yang dijangka mereka akan buka puasa dengan sahur dengan makanan yang sama, ataupun makan buka puasa sahurnya minum air. Siasat. Alhamdulillah kita dah bagi semua orang-orang yang kita rapat, yang kita sayang. Kita pergi pada orang jauh sikit, pergi pada orang lain lagi, pergi kepada orang luar negara, tak ada masalah, silakan. Tapi ibda biman ta'ul. Kalau hadis kata mula dengan orang di bawah tanggungjawab kita. Sahabat bertanya Nabi SAW, ya Rasulullah, boleh tak kita beri sedekah zakat kepada keluarga yang terdekat, bukan penerima pusaka, bukan penerima nafkah, macam adik-beradik ke siapa dia, orang-orang yang keluarga kita. Nabi kata sadaqatun wasilatun. Beri kepada keluarga dia jadi dua, sedekah, silah. Silah tu maknanya hubungan silaturahim itu rapat. Beri pada orang lain satu je, sedekah, ukhuwah boleh juga, tapi silah tu besar sebab hubungan di antara kita dengan mereka, hubungan silaturahim, kita kata inilah hubungan yang cukup besar yang kita nak laksanakan. Maka para jemaah sekalian, kita kena letak di situ, kita ingat orang miskin, kita yang pertama sekali kita ingat keluarga kita, baru kita pergi pada orang lain. Kita kata alhamdulillah, nikmat yang besar. Orang tak boleh makan benda yang ada, rasa macam-macam terkilan. Nak tahu, pergi interview kawan-kawan kita yang masuk hospital. Ada baru ni saya pergi satu tempat, kawan ajak makan, kebetulannya garamnya kurang dalam makanan tu, sup. Jawab di pakcik sebelah ni, dia kata macam duduk hospital je, macam duduk hospital je, dia kata makanan. Jadi kawan tu kata memang pengalaman dia ni keluar masuk hospital je kerja dia, mana masuk hospital makanan kurang garam. Kita kata pakcik dah biasa macam tu, tak payah marah. Dia kata tak lah, di hospital pun lagu ni, takkan bagi rumah orang macam ni juga, bagilah garam sikit. Kita tahu kita ni ada nafsu makan tu ada, tapi bila nak makan tak boleh. Ketika itulah kita merasai bahawa bagaimana orang yang tidak ada makanan. Kita duduk sibuk mencari menu apa nak makan, orang lain sibuk mencari apa benda yang kita boleh makan. Subhanallah. Baik, itu di antara hikmah puasa yang Allah Ta'ala nak. Kemudian puasa juga mendisiplinkan kita. Makan pada waktu yang sama, tak makan pada waktu yang sama. Pelik tu. Tadi Abu Anas Ustaz cakap, orang Mekah puasa 5 jam belum kita. Sebelah mana waktu yang sama? Jawabnya waktu yang sama. Saya mempertahankan, mengatakan orang berpuasa
dengan orang buka puasa, semua kita pada waktunya sama. Betul ke salah? Macam mana boleh betul? Tak kira hanggut saja kena bagi hujah. Sebab apa kata betul? Sebab Allah Ta'ala sebut kan, bila masuk fajar, semua kita akan berhenti makan. Bila maghrib, semua kita buka puasa. Alhamdulillah. Jam memang berbeza, jam berbeza, tapi waktu sama. Subuh, maghrib, maghrib, subuh, sama je waktu. Jadi kita kena letak, maknanya kalau kita kata sama, betul sama. Kalau kata tak sama, betul tak sama. Tak sama dari sudut pukul berapa di tempat dia, tapi dari sudut waktu sama. Itulah persamaan. Sebab itulah kita kata dalam dunia ini matahari tu jalan, dia bergerak, dan orang ni cerah, orang ni gelap, orang ni gelap, orang ni cerah. Ada je orang yang akan menyebut nama Allah atas dunia ni tak putus-putus. Orang yang menyampaikan salam kepada Nabi sallallahu tak putus-putus. Sebab kita sini gelap, orang lain cerah. Kita cerah, orang lain gelap. Maknanya ada pusingan atas dunia ni orang yang sentiasa menyebut nama Allah, mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi para jemaah, itulah di antara perkara yang kita kena ingat tentang kelebihan puasa, dan yang seterusnya puasa dari sudut kerohanian kita. Puasa dari sudut rohani, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita, bila mari bulan Ramadan, syaitan diikat. Syaitan diikat. Bila syaitan diikat, kita sendirilah pula yang menjaga diri kita daripada perkara-perkara yang boleh membatalkan pahala puasa. Jadi kita ambil yang perbincangan kita ni, iaitulah perkara yang membatalkan pahala puasa. Kita kadang-kadang duk jaga yang jelas, tapi tidak jaga yang menjadi ruh kepada puasa itu sendiri. Baik, bila kita kata kita nak berpuasa, puasa ni dia ada syarat, ada rukun, dan ada perkara sunat. Ingat, syarat orang nak berpuasa Islam. Syarat wajib puasa balik, tapi syarat sah puasa kanak-kanak pun sah. Cuma kalau dia tidak pekat berdosa kepada kita, maka kita kena tengok syarat. Sekarang ni syarat kita cukup. Satu lagi syarat orang nak berpuasa, mestilah dia berkuasa, ada kemampuan. Ni ramai orang tanya ni ustaz, dia kata ayah saya ni tak larat dah nak berpuasa. Adakah kita kena paksa dia? Atau kalau tak puasa neraka? Macam tu kah? Lah, orang ni sakit tak boleh berpuasa, maka Allah Ta'ala sebut dalam Quran, faman kana minkum maridan au ala safarin, siapa di kalangan kamu yang sakit, siapa di kalangan kamu yang bermusafir, yang cukup syarat dia fa'iddatun fa'aftara fa'iddatun min ayamin ukhar, dia boleh buka puasa. Jangan paksa orang yang tak larat suruh puasa, tak payah. Macam kita anak-anak kita ni kan, anak-anak kita ni yang ni besar ni, yang kecil-kecil ni baby kat rumah, kalau kita nak latih dia puasa, latih dia, dia boleh puasa sampai zuhur, alhamdulillah, besok sampai asar, nanti sampai maghrib. Jadi kita cuba lekakan dia, biar dia boleh berpuasa. Tetapi orang yang sudah tua, yang sudah tak larat nak berpuasa betul-betul, maka ketika itu Allah Ta'ala sebut tentang fidyah. Fidyah maknanya dia tak payah puasa. Kalau dia boleh puasa sampai pukul 10 pun dia puasa lah, setakat mana dia larat. Kemudian bila tak larat, dia boleh buka puasa, dan dia boleh ganti dengan bayar fidyah setiap hari secupak beras. Berapa banyak secupak beras? Payah ni main cupak-cupak ni. Saya cakap dalam TV dulu sekali, ingat ada orang telefon, ustaz, apa ke cupak-cupak ni? Ni pelajar kita ni tahu cupak apa? Siapa tahu? Angkat tangan. Cupak tu apa? Dia tengok kiri kanan, tak tahu cupak. Berat ustaz sih, tak tahu cupak dah kita ni. Dia tahu kilo, tahu kilo, gram, tak cupak tak tahu. Sudahlah, zaman kita dulu kati dah. Kati ada kati, lepas tu naik gram, naik kilogram, lepas tu naik. Cupak ni satu sukatan, tulis ni pelajar, satu sukatan
Untuk beras lebih kurang dalam 700 gram, satu cupok 700 gram. Mana kalau kita satu cupok 700 gram, 7 kali 4 28, mana 2800 gram, tak sampai sekilo, tak sampai apa ni, satu gantang tak sampailah 3 kilo, satu cupok. Maknanya setiap hari kita ambil satu cupok, bayar ganti puasa bagi orang tua yang sudah tak larat nak puasa, orang tua yang tak mampu nak puasa. Ada pun orang sakit, kita nilai sakit dia setakat mana. Maka para ulama katakan sakit yang boleh menyembuh, melambatkan sembuh. Satu, melambatkan sembuh. Yang kedua, sakit boleh menambahkan kesakitan. Mana kalau puasa jadi bertambah sakit dia, maka boleh dia buka puasa. Tapi yang buka puasa kerana sakit, yang buka puasa kerana travel musafir, fa'iddatun min ayyamin ukhar, dia kena ganti pada hari lain. Itu yang tak sedap. Oh, kalau puasa macam solat juga, suka ke wanita? 10 hari awak tak puasa, free. Seronok. Ni ada setengah wanita ni, minta maaf lah ibu-ibu jangan marah, cerita betul ni, kerja dia bulan Ramadan beranak. Macam mana dia punya set time, asyik duduk beranak yang bulan Ramadan, akhirnya dia tak puasa dia. Ustaz saya ni tahun ni melahirkan anak, tahun depan menyusukan anak, 10 tahun tak puasa. Macam mana saya nak bayar fidyah? Sudah. Kata awak pun bagi tanya lewat. Dah 5 tahun, dah 5 kali beranak. Patutnya tahu yang kedua, tanyalah ustazah kau. Macam mana ustazah saya ni? Dah asyik duk melahirkan anak je bulan Ramadan. Jadi kita ajah-ajahlah sikit biar lepas Ramadan. Kalau tidak banyak kena. Sebab 10 hari ni 3 bulan 30 hari full tak boleh puasa, maka fa'iddatun min ayamin ukhar, dia kena ganti pada hari lain. Dia kata ada pandangan ustaz, orang cakap kalau banyak tahun sangat macam ni boleh je ganti dengan fidyah. Itu tanya dia, jawab mufti yang ada sebelah tu. Saya tak berani nak jawab benda-benda yang teknikal macam tu. Nanti orang ambil hujah, dia kata boleh je tak payah puasa, susah kita. Jadi ada benda-benda soalan yang berbentuk teknikal macam ni, elok rujuk ke jabat mufti, sebab di sana ada panel, ada perbincangan. Tapi kalau kita main cakap relax macam ni, sekarang ni orang cerdik tuan-tuan, dia ambil video ni, dia potong jadi TikTok, sudah. TikTok tu lah timbul fitnah kita hari ni. Macam-macam timbul fitnah, orang ni tuduh orang ni cakap orang ni, yang kita nak sebut di akhir nanti. Puasa dari sudut rohani kitanya, iaitulah puasa anggota kita. Baik, itu dari sudut syarat nak puasa mesti orang ada kemampuan. Mana kalau kata tak mampu, kalau andai kata puasa seperti solat, tak mampu pun kena puasa juga, tuan-tuan boleh bayangkan berapa ramai orang mati di bulan Ramadan. Bulan Ramadan lah bulan orang yang paling ramai sekali mati. Sebab apa mati? Sebab apa mati? Sebab kita paksa dia puasa, mati dia. Tapi saya tengok bulan Ramadan di antara bulan yang tak banyak orang di hospital. Tak pasti. Saya pergi melawat hospital, kata bulan Ramadan bertambah kebilangan. Dia kata kurang. Sebab apa kurang? Orang tak nak sakit bulan Ramadan. Sebab dia tak mau duduk di hospital, dia mau puasa di rumah dia. Anak-anak dia pun kata, "Ustaz, mak janganlah pergi." Semalam saya jumpa seorang makcik, "Mari mana makcik?" Dia kata, "Mari bawa mak ke hospital swasta." Saya kata, "Kenapa tak pergi hospital kerajaan free?" Dia kata, "Kita nak puasa ni ustaz, nak tarawih." Dia kata, "Kalau tidak saya duduk tunggu mak di hospital." Ada juga macam tu. Jadi kita kata kepentingan mak masuk hospital tu bukan kita yang tentukan, itu kerja doktor. Tapi jiwa perasaan tu, orang tak nak duduk di hospital sebab dia nak beribadat dengan sebaiknya. Kita kata di hospital boleh ibadat juga, tapi tak samalah kan? Dengan kita boleh pergi masjid, boleh kita pergi. Maka para jemaah sekalian, di sini kita kena tengok adab-adab bila kita berpuasa. Apakah perkara sunnah ataupun adab bila kita berpuasa? Di antara adab yang disebut oleh para ulama Islam, iaitulah apabila kita masuknya malam pertama Ramadan, kita kena bersahur. Ramai orang tak nak bersahur ni. Dia kata tak payah sahur lah, kita makan pukul 12 malam, kita tidur pakai bangun subuh. Boleh ke tak boleh? Puasa relax macam ni boleh tak boleh? Boleh, sah puasa dia, tapi tidak menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Tasahharu. Tulis ni, fa inna fis sahuri barakah.
Hendaklah kamu bersahur, karena bersahur itu berkat. Sahur itu berkat. Jadi kita ni kena ada keberkatan. Kita ni kalau kita ada berkat agak, kita nak gitu ya. Nah, macam setengah orang ni bila tengok ustaz mari, Allah ustaz, mari bersalam lagi, peluk lagi, cium lagi. Sebab apa? Sebab nak ambil berkat. Ustaz mula kuliah, dia pun balik. Betul ke macam tu? Tak betul. Nak ambil berkat, tak apalah nak salam ustaz. Tunggulah ustaz mengajar. Keberkatan ustaz itu di mana? Ilmu yang disampaikan itu. Anda kita ni salah faham. Maka Nabi sebut yang pertama sekali sahur. Ingat malam ni kena bangun. Ustaz kejut, bangun Jangan malam-malam pula. Kena bangun cepat. Sebab itulah kita kata rahimahullah, Allah Ta'ala lah bagi rahmat kepada ibu-ibu suri-suri rumah ni. Dia bangun awal. Kalau nak sahur tu pukul berapa bangun? Pukul 5, pukul 4. Pukul 4 bangun dah, Masya Allah. Suami yang paling akhir sekali bangun, ke paling awal. Tak nak mengaku belakang dah hari ni. Kita tak nak memburukkan suami ustaz. Betul dah, sebab dia ada kerja esok nak pergi berjabat. Jadi kalau dia bangun akhir sekali pun, kita kata dimaafkanlah. Tapi malam cuti tak akan nak bangun akhir juga. Seeloknya, jadi sahur ini berkat. Maka di antara sunat, takhirkan sahur. Bukan makna sampai subuh, makna kita pelewatkan sahur. Sahur ini kata dia pula ibarat seperti tidur qailulah di siang hari. Orang nak bangun malam, dia kena tidur sekejap di siang hari, sebab tidur itu memberi tenaga untuk kita bangun. Jadi sahur ini tenaga untuk kita berpuasa pada siang hari. Yang kedua, apabila dah masuk maghrib, segerakan berbuka puasa. Tulis pelajar, bila dah maghrib segerakan buka puasa. Jangan segera belum maghrib. Tahun bila tahu orang duk viral, saya pun tak ingat tahun dah. Ada kan orang telefon ke stesen radio, ingat Ustaz? Dia telefon ke radio, dia kata, tuan hari ni satu permintaan, boleh? Orang radio tu kan dia ada ke permintaan. Dia kata boleh je. Kami minta hari ni percepatkan sikit azan maghrib. Pengacara terkejut, dia kata apa kau ni? Dalam dia kata kita letih hari ni, minta awalkan sikit. Sebab orang kampung ni kalau azan dalam radio dia percaya dia. Sebab tu kalau radio salah, ramai orang yang kena qada puasa gitu. Maknanya Nabi sebut kata umat ini masih lagi dalam keadaan baik apabila mereka segerakan berbuka puasa bila masuk waktu dan mentakhirkan sahur ke akhir waktu. Kalau kita panggil orang, kawan-kawan mari rumah, kita semua makan, dah azan, dia tak makan, itu ambil tanda sikit. Orang yang melewatkan buka puasa bila dah masuk waktu, itu kumpulan Syiah. Syiah dia lambat buka puasa. Kalau kita panggil jemputan kawan-kawan lah, kita tengok ada yang geng tak nak makan, duduk relax, dia bual-bual, orang dah makan. Ambil nama-nama tu, perhati baik-baik. Kita pergi tengok, ajak dia solat, mungkin ada batu di bawah dahi. Hati-hati itu di antara kumpulan yang agak yang tidak baik. Yang ketiga, yang tadi segera kita bersahur, yang pertama melewatkan sahur, itu yang kedua, waktu. Yang ketiga, segera berbuka puasa. Yang keempat, berbuka puasa itu kalau boleh dengan rutab. Rutab, tahu rutab? Tamar yang separuh masak. Ana kira lah pada pandangan saya, tamar yang tangkai itu rutab, sebab dia mudah rusak. Kalau tamar yang kering, yang buah tamar kering tu tahan lama tu, setahun boleh simpan. Tapi kalau yang tangkai ni tak boleh, mungkin sekejap, kalau tak duduk dalam peti rusak. Itu dia panggil rutab. Mana rutab ni tamar yang lembek. Itu yang Nabi kita makan. Sunnahnya makan dengan rutab. Kalau tak ada rutab, Nabi SAW dia berpindah kepada tamar. Tamar itu yang kedua. Kita hari ni boleh jadi tak ada rutab, pakai tamar selalu, boleh lagi. Kalau tak ada juga, dia tak bertukar kepada kuih-muih yang manis-manis tu. Tak tahu orang KL ni apa. Kalau orang Kelantan dia panggil onde-onde teri mandi. Apa sini kuih yang kuih resmi buka puasa, apa dia? Yang manis. Apa benda tak tahulah. Yang penting kuih tak. Jangan pula aku baguling, tak ada. Maka dia kalau tak ada juga, Nabi kita minum air. Dia ambil air, minum.
Itu di antara cara dia. Sensitif ke tak ni, kan nak sebut ni kan yang marah dia orang pula. Sekarang ni orang kempen tamak ajwah. Kau ada jual kat belakang? Tak ada. Ada? Tak ada. Kalau ada kan marah. Betul ke tamak ajwah tu satu sunnah, mesti buka puasa dengan tamak ajwah? Kita kata tak. Orang Arab tak ada riwayat kata makan tamak ajwah secara hari-hari, tidak. Ajwah tu ada kelebihan sendiri. Nabi sebut, sallallahu alaihi wasallam sebut, man tasabbaha, siapa dia makan 7 biji tamar ajwah yang tumbuh di aliyatil Madinah, di sebelah tinggi Madinah, di sebelah Quba atas tu. Orang ni kalau dia makan 7 biji tak kena sihir dan tidak terkesan oleh racun. Boleh makan, ubat. Sahih tu hadis. Jadi jemaah ni tanya ustaz, kalau macam tu macam mana kita nak pastikan tamak ajwah tu ori tak ori? Macam mana kita nak buat? Kata cakap lah, orang penjual tu dia cakap ori-ori lah, awak apa yang mau tanya lagi? Dia kata macam kelentong je. Oh, sedap dia seuzon kalau orang jual. Saya kata gini lah, kalau awak tak percaya dengan orang, senang je saya nak bagi tip. Nak dengar ke tak dengar? Dia kata nak dengar. Gini ya, awak beli ajwah, makan 7 biji, ambil racun sikit terah. Awak nak ke? Nah, kalau tak terkesan tu ori, kalau tidak jangan cari pasal. Betul ke macam tu? Karut tu dah. Kita pun gurau-gurau ya ustaz, jangan ambil serius. Maknanya yang saya nak bagi tahu, kalau tuan ada duit nak beli ajwah buka puasa, silakan. Tapi laisa bi syartin, bukan syarat. Bukan syarat mesti ajwah. La, tidak syarat. Apa saja jenis tamar, seeloknya kalau kita boleh tamar daripada Madinah, itu terbaik. Sebab Nabi SAW sudah berdoa waktu Nabi sampai di Madinah. Nabi SAW bersabda, ya Allah, inna Ibrahim harrama Makkah. Nabi Ibrahim telah mengisytiharkan tanah haram Mekah dan berdoa untuk orang Mekah, wa inni haramtul Madinah, aku telah mengisytiharkan tanah haram Madinah dan aku berdoa keberkatan untuk cupak dan gantang di Madinah. Di Madinah ni masyhur dia dengan pokok tamar. Jadi kalau kita boleh ambil tamar yang betul-betul ori dari bumi Madinah, bukan dari Madinah. Yang tamar jual Madinah pun banyak daripada Qasim, daripada syarikat lain, itu lain. Yang kita naknya dari bumi Madinah. Tanyalah, ni tamar mana ni? Dia ada nama. Tamar Madinah ni macam ajwah, tamar Madinah. Barni, memang Nabi sebut nama Barni, khairu tamaratikumul Barni, sebaik-baik tamar kamu Barni. Menghilangkan penyakit yang dia tidak ada penyakit. Tak ada pula orang jual tamar Barni, murah tamar Barni. Syalabi, Safawi, itu nama-nama tamar Madinah yang agak murah, 20 riyal sekilo. Tapi kalau kak naik nama ajwah tamar Nabi, sudah 100, 120. Orang jual di Malaysia 107 pun ada. 100. Saya yang ana sebut ni bukan nak sekat rezeki kawan-kawan, tidak, tapi saya sebut ni untuk kepahaman bahawa tak semestinya ajwah untuk buka puasa. Jelas? Jangan susah hati, oh saya ni ustaz sedih ni tahun ini. Apa yang sedih bang? Sedih bang, tak boleh buka puasa dengan ajwah. Kita kata siapa cakap ajwah tu mesti buka puasa dengan dia? Tak syarat. Nak buat ubat? Naam. Falyatafaddal mashkuran, ma'juran insya-Allah. Baik, selesai kita buah tamar. Sudah kita buka puasa. Di antara sunat lagi bila kita berpuasa, iaitulah kita berdoa. Nabi sebut dalam hadis, doa di antara doa mustajab hina yuftir, ketika nak buka puasa. Jadi kita minta sangat-sangatlah muslimin dan muslimat, terutama sekali anak-anak kita ni, ingat waktu nak buka puasa, ambillah masa 5 minit 10 minit lagi baik. Kita duduk, kita berdoa pada saat itu. Nak doa kepada siapa? Saya nak bagi tip doa. Nak ke tak nak? Nak tulis lalu dia. Tulis. Yang pertama kita doa untuk diri kita. Semestinya kita nak, ya Allah, hidup aku dalam keadaan baik, dalam keadaan beriman, beristiqamah, mati aku dengan husnul khatimah. Pandai dah? Oh Allah, dia kata ustaz, ingat nak ajar doa. Doa lah tu. Doa bahasa Melayu pun cukup. Tak semesti bahasa Arab doa ni. Allah Ta'ala mengetahui semua.
Kemudian yang kedua, doa untuk pasangan masing-masing. Suami doa untuk isteri, ya Allah, jadilah isteri aku ni isteri yang salihah, isteri yang baik, beriman, taat kepada suami dalam perkara yang baik, jaga aurat, tak suka membawang. Boleh ke cakap macam tu? Abang, mana saya bawang? Tak adalah, saya doa je, jangan marah. Jangan ingatkan cerita seorang suami isteri pergi umrah. Dengar dah tu lama-lama, tapi 2 tahun PKP ni mungkin lupa. Isteri ni berdoa dekat Kaabah. Iyalah, orang baru sampai umrah ni, perasaan dia lain untuk berdoa. Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, aku minta dengan namamu yang maha indah, namamu yang maha indah, sifat yang maha tinggi, rezekikanlah, bantulah suami aku ni untuk tinggal rokok. Boleh? Kau tak berani? Jangan cakap depan dia, senyap-senyapnya doa. Dia pun balik hotel, dia kata, bang, alhamdulillah, terima kasihlah abang bawa saya mari umrah. Suami bangga lah depan orang, dipuji. Saya doa khas untuk abang tadi tu. Dia kata, kau doa apa? Ingatkan doa kaya ke apa tak? Awet muda ke apa tak? Dia kata, saya doa minta betul-betul ikhlas dengan Allah, supaya Allah taufikkan abang boleh tinggal rokok. Sepatutnya suaminya, amin ya Allah, nak rezeki kalau aku tinggal rokok di Mekah ni. Apa jadi tuan-tuan yang mengejutkan kita? Dia angkat balik tangan, ya Allah, ya Tuhanku, minta tolong cancel balik doa bini aku dekat Kaabah tadi. Macam mana? Dia minta Allah cancelkan doa dia dekat Kaabah tadi, sebab sayang dia kepada rokok, tak mau berhenti. Kita kata, la haula wala quwata illa billah. Nah, dia ambil peluang doa dekat dengan waktu maghrib, waktu mustajab ini, doa kepada pasangan masing-masing. Dan yang ketiga, kita doa kepada ibu bapa kita. Kalau yang masih hidup, ya Allah, matti'hu bis-sihah, berilah mereka sihat walafiat, dapat beribadat dengan baik. Rajinlah beribadat pada bulan Ramadan ni, ya Allah. Jangan duduk jalan sana sini, duduk tunggu bazar, duduk tunggu itu ini. Sebut. Tengok penyakit apa, perangai apa mak ayah kita sebut pada Allah. Bukan nak memburukkan dia. Sebut kepada Allah, tidak memburukkan. Sebut kepada orang, mengaibkan. Ingat, itu punya kaedah. Kemudian kalau yang sudah akhir sekali, ya Allah, matikan mereka dengan husnul khatimah. Itu yang paling penting dalam hidup kita ni, mati dengan husnul khatimah. Kemudian kalau yang sudah meninggal, kita, ya Allah, ya Tuhanku, berilah keampunan kepada mereka. Jadilah mereka, kubur mereka raudhatum min riyadil jannah. Jadikanlah mereka ni ahli syurga. Doa banyak-banyak, insya-Allah. Kata Nabi SAW, berapa ramai orang yang mendapat darajat yang tinggi dalam syurga. Pak cik ni masuk dalam syurga, dapat darajat yang tinggi, dia pun terkejut. Dia tanya malaikat, kenapa aku darajat tinggi sedangkan aku malas ibadat? Macam kita hari ni, kita naik kapal terbang, beli tiket ekonomi, tiba-tiba dapat boarding pass business class, mesti terkejut kita. Siapa angkat darjat? Nah, rupa-rupanya pilot tu anak saudara kita. Tolong angkat senyap-senyap naik. Contohlah ni, contoh. Kalau salah jangan marah. Ni orang kapal terbang ada, dia kata, mana boleh pilot? Tak apalah, yang penting contoh. Di akhirat esok, orang yang naik darjah tinggi sedangkan dia ni tak kuat ibadat, dia tanya malaikat, kenapa? Malaikat jawab, bistighfari waladika lak. Dengan sebab anakmu beristighfar, anakmu yang minta ampun, rabbighfirli waliwalidayya, Allah angkat darjat dia naik tinggi dengan sebab doa anak-anak. Bahagia tak bahagia mak ayah kita? InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu bapa, kalau kita boleh membahagiakan anak ibu bapa kita, insya-Allah anak-anak kita akan bahagiakan kita nanti, insya-Allah. Nak ke tak nak? Ingat, jangan lupa mak ayah. Kemudian yang keempat, kita doa kepada anak-anak. Kalau boleh mak sebut nama seorang-seorang. Anak yang pertama rajin solat, tapi duit payah nak bagi. Contoh ya tu. Anak yang kedua, minta duit 200, dia bagi 500, tapi tudung kepala pun tak mau pakai. Mengadu dengan Tuhan, jangan malu. Sebut dengan Allah Azza wa Jalla. Anak yang ketiga, dua-dua baik, ibadatnya kuat, tutur katanya baik, apa lagi, ibadatnya, duit pun mudah. Ya Allah, kita sebut nama seorang-seorang, tak rugi ibu bapa. Lebih-lebih doa mak yang mustajab. Kemudian yang kelima, doa bi zahril ghaib, doa di sebalik tabir. Ini yang penting. Kita ingat kawan kita sakit,
kita doakan dia. Tak payah update. Allah, alhamdulillah, selamat berbuka puasa, baru je selesai doa. Doa kepada Muhammad sakit, doa kepada Timur yang sakit. Lah, Nabi sebut kata, da'watul muslim li akhihi bi zahril ghaib mustajab. Doa seorang muslim, termasuk muslimah, kepada saudara dia tanpa dia ketahui, itulah di antara ciri-ciri doa mustajab. Jangan bagi tahu kepada orang. Siapa yang kita sayang, kita doa. Kawan kita yang uzur, kawan kita yang sakit, kawan kita yang ya apa saja yang kita kata lara ke, dah 10 hari Ramadan ni tak pergi tarawih lagi, kita doakan. Dan jangan doa yang sensitif dekat nak buka puasa. Nak dengar ke doa sensitif macam mana? Muslimat nak dengar? Nak semacam apa dia dah? Ada seorang ni, dia teringat kawan dia, kita nak buka puasa kan seronok, anak-anak ramai, isteri pun siap buat hidangan. Kawan dia tu tak ada bini, tak ada isteri. Ya Allah, dia pun berdoa, ya Allah ya Tuhanku, rezekikanlah kepada kawan aku tu isteri yang solihah, yang baik-baik. Oh, bini dia pula mari mengaji dah di Masjid Negara ni. Dia tahu bahayanya doa di sebalik tabir. Keluar dengan sodek ke senduk, tengah duk masak, mari bang, jangan doa. Aku doa untuk kawan. Rupa-rupanya kata Nabi SAW, siapa dia berdoa kepada kawan dia, malaikat mari kat belakang, amin walaka misluhu, amin, engkau boleh juga samanya. Rupanya bini dia tahu dah, kalau dia doa untuk orang lain, malaikat doa, engkau boleh juga. Dia kata jangan doa yang ni, dekat buka puasa ni bahaya. Nak doa-doa yang lain, jangan cakap ini. Hati-hati dah. Itu dia panggil pukul anak sini menatu doa kau ada orang lain, rupanya dia nak. Untuk maklumat para pelajar sekalian, ada satu video saya di Abu Anas Madani channel tu, tajuk dia 12 golongan mendapat doa malaikat. Tulis tajuk dia, 12 golongan mendapat doa daripada malaikat. Kalau kita insya-Allah, mudah-mudahan dengan kita buat benda yang baik, kita akan dapat doa malaikat. Nanti satu lagi tajuk saya akan buat, na'udzubillah, beberapa golongan yang dilaknat oleh malaikat. Ini kita minta perlindungan Allah Ta'ala, kita nak yang baik. Selepas kita berdoa, alhamdulillah dah buka puasa. Cuma selepas buka puasa, jangan lupa kita solat maghrib, solat isya, dan solatut tarawih. Cuma timbul lagi masalah solat tarawih nak solat berapa rakaat. Jadi hari ini saya tengok banyak peraturan-peraturan yang dibuat oleh pihak pejabat agama, mesti 20 rakaat. Saya kata selesai masalah. Kalau tidak dua khilaf, 8 ke 20. Solat dah selesai dah, tapi yang tak selesai ya, imam cukup 20, makmum belakang tu berapa rakaat. Itu jadi problem. Macam mana kita nak buat, ustaz? Tutup pintu? Orang nak pergi tandah pula tak lari juga. Jadi isteri ni kalau suami dia suka lagi tengah jalan, mari awal masjid, suruh dia masuk dalam, parking kat dalam bang. Setengah masjid dia buat 2 parking, 8, 20. Pandai pula dia orang jereka cerita, nak suruh orang lain. Saya tak setuju 8, 20. Kita kata semua masjid satu je, masuk dalam belakang, kita kunci pagar, tak boleh keluar. Daripada kita duduk berdiri kat sini, baik kita masuk salat tarawih. Satu malam, tengok dalam kertas tu ada, ni kertas motivasi ni, di bawah perkara yang ketiga, di bawah qiyamul lail, nampak tu yang ketiga, qiyamul lail. Hadis Abu Zar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu pernah solat tarawih sampai separuh malam. Bila sampai separuh malam, para sahabat yang kuat ibadat ni macam tak puas hati. Dia pergi jumpa Nabi sallallahu, dia kata, ya Rasulullah, kalau kita solat sampai ke sahur lagi baik, lambat lagi nak sahur ni. Kalau saya lah jadi imam, saya minta jemaah masuk balik, kita sambung tarawih sampai sahur. Tapi Nabi dia, sifat dia apa Nabi? Rahmatan lil alamin. Dia tak layan permohonan sahabat. Bahkan permohonan itu dilayan dengan satu bonus besar Allah Ta'ala beri kepada kita. Nak tak nak bonus ni? Nak? Tengok dalam kertas. Sebagai peringatan, setiap jemaah hendaklah menyempurnakan solat tarawih bersama imam
supaya namanya tertulis di kalangan orang-orang yang qiyam, orang yang berdiri solat satu malam. Macam mana? Kata Nabi SAW dalam hadis, innahu man qama ama'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamu laylatin. Siapa dia berdiri satu malam sampai sudah, sekali ingat imam dia 20, 23 sampai sudah, dia jangan lari tengah jalan. Ni ada setengah pakcik ni, dia lari juga, lari selepas 20, sebab dia kata dia nak solat witir di rumah. Tak cukup, SOP belum cukup untuk mendapat bonus. Nabi kata hatta yang sarif, sehingga sudah semua sekali, termasuk witir. Kutiba lahu qiyamul lailatin, ditulis baginya pahala berdiri satu malam. Kita balik tidur di rumah kerana nak bekerja esok, pahala berjalan qiyamul lail. Seronok? Nak ke tidak pahala? Jangan lari tengah jalan, lari habis. Tak boleh pahala? Boleh setakat mana yang kita buat. Itu dia panggil, orangnya check out tengah jalan, boleh setakat tu, rugilah kita. Maka kita kena tunggu sampai sudah. Bila sampailah kita sudah semua sekali, kita balik, alhamdulillah kita sudah dapat bonus qiyamul lail. Kita tidur, bangun sahur, timbul lagi soalan, tadi ustaz, saya ni seumur hidup solat witir di akhir malam. Jadi kalau saya solat dengan imam di masjid, saya tak ada, malam tak ada. Jawab dianya, memang dalam Nabi sebut dalam hadis, la witrani fi lailatin, tak boleh witir dua kali satu malam, tak ada witir dua kali. Manakala kita di awal malam bangun nanti tahajud, witir tak ada lagi dah. Baik, kalau saya nak solat witir malam, macam mana nak buat? Ini cara yang kedua ni, kita kena pandailah sikit. Iaitulah kita kena niat, bila tamat 23 rakaat, 20 rakaat, imam niat solat witir, kita niat solat qiyamul lail. Saja aku solat qiyamul lail. Qiyamul lail ni tak ada had bilangan, boleh sampai bila-bila. Nabi sebut dalam hadis, salatul laili masna masna. Solat malam tu 2 rakaat, 2 rakaat. Habis kita solat. Tak apalah yang 2. Habis yang imam satu macam mana? Bila imam 1 rakaat, dia naik tambah 1 lagi, kita pun kena, maaf, dia salat, bagi salam, kita kena tambah 1 rakaat lagi. Oi, malulah ustaz nak bangun, nanti orang tengok saya warak. Sudah, warak dia tu nak solat akhir malam. Kita jangan bangun, kita tambah sambil duduk. Imam bagi salam, assalamualaikum, kita pun Allahu Akbar, baca Fatihah, rukuk, sujud, bagi salam, mana kita belum lagi witir. Bila bangun di akhir malam nanti, tahajud diakhiri dengan witir. Sebab witir yang paling afdal sekali, iaitulah ij'alu akhir salatikum bil laili witra, jadikan solat malam yang terakhir kamu witir. Jelaslah kepada kita. Jadi kalau kita solat witir awal, tak boleh siap akhir. Kalau dah akhir, kena anak akhir, jangan witir di awal malam. Itu je 2 cara yang kita ada. Habis kalau saya solat witir awal, tak ada masalah. Solat witir ni bermula daripada selepas isya sampai ke subuh, waktu witir. Bahkan dalam hadis Abu Zar radhiyallahu, hadis Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda kepada Abu Hurairah, Abu Hurairah kata, ausani khalili bisalasin, kekasih aku Nabi SAW pesan kepada aku 3 perkara. Pesan kepada aku 3 perkara. Yang pertama, puasa 3 hari sebulan. Yang kedua, apa dia, solat duha. Yang ketiga, witir sebelum tidur. Ada orang kata, kenapa Abu Hurairah witir belum tidur? Ana pun duk cari juga, cari-cari. Nampaknya Abu Hurairah ni kuat sangat belajar, dia tidur lewat. Maka dia diarahkan solat witir sebelum tidur. Manakala kita hari ni kita penat malam, balik travel, balik kerja shift, elok kita witir belum tidur, sebab mungkin kita tertidur sampai ke pagi, sampai ke subuh. Wallahu alam, itu di antara analisa ringkas yang kita buat. Jadi oleh kerana masa kita sangat terhad, itulah di antara sunnah yang patut kita hidupkan. Yang terakhir, wasiat kita yang terakhir, iaitulah Ramadan Syahrul Quran. Kita buat program kita di masjid kita, alhamdulillah, tadarus. Berapa waktu tadarus? Setiap waktu tadarus Quran.
hari-hari. Masjid kita ni, masjid negara, telah menyediakan tadarus setiap hari ada, pagi ada, malam ada. Jangan lupa, bagi orang yang berdekatan di sini, ambil di sini. Tuan-tuan yang duduk di jauh, cari masjid yang terdekat, supaya kita jangan tertinggal daripada qawafil, daripada qafilatul khair. Orang lain pergi dengan Quran, kita duduk tunggu Quran tak buka-buka lagi. Jangan. Jadi elok-eloknya 3 cara Quran di bulan Ramadan. Cara yang pertama, kita baca sendiri untuk khatam. Cara yang kedua, kita pergi ke masjid tadarus Quran beramai-ramai. Cara yang ketiga, kita ada juga ayat tadabbur Quran. Ini 3 cara yang kita kena buat. Dalam kertas ni saya tulis cerita Imam Syafi'i khatam Quran 60 kali bulan Ramadan. Terkejut kita dengar 60 kali. Masya Allah. Bila dia baca, rupa-rupanya bila kita siasat tengok, ramai jemaah kata, saya ni ustaz tak logik nak khatam Quran 1 kali 1 hari, sebab 1 juzuk dia baca 1 jam. Mana 30 jam, hari pada 24 jam, dia 30 jam, tak akan cukup. Tapi kalau kita tengok ustaz-ustaz di tahfiz, tanya ustaz kita ni, berapa minit 1 juzuk? 20 minit, 10 minit. Dia cerita tu ya. Ni orang hafal Quran macam imam kita ni, mungkin dalam 15 minit, 10 minit. Kalau 15 minit lah. 15 minit 1 juzuk, 15 kali 30 berapa jam? Berapa minit? Lebih kurang dalam 6 jam khatam. Tu. Tapi kalau Imam Syafi'i, saya kata 10 minit dia baca. 10 minit baru 10 minit 6 kali 300 minit baru 5 jam. Lama lagi masa nak cukup. Dia kata zaman dulu tu ustaz. Cuba cerita zaman sekarang. Zaman sekarang ni saya baca kisah seorang kanak-kanak macam anak kita ni. Nama dia Jihad Al-Maliki. Tulis di internet, Jihad Al-Maliki, matanya buta. Tahun lepas dia keluar kenyataan, guru dia tanya dia berapa kali mau khatam Quran tahun lepas, dia kata Siti marrah, 60 kali bulan Ramadan. Wa hadhihi sana insyaallah mislul awal. Tahun ni aku nak khatam 60 kali seperti tahun lepas. Wujud di zaman kita ni ikon yang kita boleh contohkan. Kalau tidak dengar Imam Syafi'i, wallah Imam Syafi'i ni mati tahun 204 tuan-tuan. Takkan kita nak ikut 1000 tahun dulu lah. Zaman kita ada orang yang hafal Quran, orang yang khatam Quran 60 kali di bulan Ramadan. Dia kata tu ada hadis Nabi larang kan, dalam kitab ulama kata tak boleh khatam lebih daripada 3 hari, lebih daripada 7 hari. Kita kata itu hari lain. Ramadan ni ada khas untuk syahrul Quran, kita guna khatam pada masa yang dibenarkan. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, sama-samalah kita manfaatkan. Dan ana ucap terima kasih kepada yang berbahagia imam besar dan semua imam-imam, sahabat-sahabat kita yang menguruskan program perdana kita pada pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua, dan insya-Allah mudah-mudahan kita bertemu lagi dalam program-program yang lain. Aqulu qauli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.